أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Anas Arabi. Tadi dia kenal kita. Kemudian yang dihormati Al-Fadil Ustaz Hafizan bin Abu Hasan Al-Jaraqi, seterusnya Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, seterusnya barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Sembilang, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita rafa'kan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada malam tahun yang baru. Malam tahun ataupun malam tahun 2015. Selalunya peristiwa ataupun perhimpunan ni banyaknya di tepi pantai, di padang-padang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita malam ni, ambang tahun baru, berada di dalam tempat yang paling mulia sekali atas muka bumi. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Tempat yang paling disukai ataupun tapak ataupun tanah, kita terjemah tempat lah senang. Tempat yang paling disukai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid dia. Wa aswa'al biqa', dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan paling meluat sekali, aswaquha, tempat yang bernama pasar. Pasar, market, pasar raya, Giant, The Store. Semua tu masuk sekali lah tu. No? Baik. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita malam ni berada di tempat yang cukup-cukup mulia untuk membincangkan berkaitan dengan satu tajuk yang cukup-cukup besar. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, malam ni sebenarnya kita bicara berkaitan dengan tajuk apa? Saya nak sebut untuk party maknanya. Apa? Armageddon ke apa? Sebenarnya malam ni untuk maklumatlah kita sebut dalam gambaran secara umum terlebih dahulu. Tajuk yang kita nak bincang malam ini sebenarnya nak membicarakan berkaitan dengan satu peristiwa yang akan muncul, yang akan berlaku dalam tempoh masa yang hampir dengan kita. Satu peristiwa besar yang akan berlaku dalam keadaan, minta maaf, melibatkan keseluruhan masyarakat atas muka bumi ini. Satu peristiwa yang berlaku yang mana dia merupakan siri peperangan antara orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang benci, orang yang kafir, orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sebut dalam bahasa yang mudah, akhir zaman ini akan berlaku peperangan yang cukup-cukup besar antara orang yang hak dengan orang yang batil. Jadi kena faham dulu. Boleh faham ke dah? Nampak macam takut dia sebut, nampak nak perang. Tak sungguh ke dah? Kita nak sebut akhir zaman ini akan berlaku satu siri peperangan yang cukup-cukup besar yang mana akan melibatkan orang Islam secara keseluruhannya. Dan dalam perang inilah nanti kita akan sebut akan keluar tanda-tanda kiamat besar seperti yang disebut sebentar tadi, apa Dajjal akan keluar, kemudian nanti akan Ya'juj Ma'juj akan dibahaskan oleh Ustaz Jafri, dan tanda-tanda kiamat yang lain akan muncul. Kebanyakannya muncul dalam tanda kiamat yang disebut sebagai Malhamah Kubra ataupun Armageddon. Sebab itu tajuk yang kita nak bincang malam ni, sahabat-sahabat sekalian, ayah-ibu sekalian, satu tajuk yang cukup-cukup penting ni. Dan kita nak minta sama-sama ambil pengetahuan berkaitan dengan Malhamah Kubra ataupun perang besar ini, dan kita nak minta buat persiapan untuk menghadapinya kalau dia berlaku di zaman kita. Boleh faham bahasa tu? Nampak macam tak faham ni, nampak saya? Boleh faham lah, insya-Allah. Baik. Bila disebut berkaitan dengan peperangan besar, siri peperangan yang cukup-cukup besar yang akan berlaku, kita tidak boleh lari daripada peperangan tersebut. Kita tidak boleh lari daripada unsur ataupun daripada tanda yang bernama Dajjal. Kerana dalam siri peperangan inilah, dalam keadaan perang berlangsung, dalam keadaan perang bermula, dalam keadaan perang cukup teruk, ketika itu akan muncul makhluk bernama Dajjal. Dajjal ni dia muncul dalam tengah-tengah siri peperangan ke? Ya. Contoh sekalian, saya baca satu hadis, ayah-ayah ibu sekalian cuba ambil perhatian dan minta maaf lah kalau ada tersentuh golongan pihak yang mana-mana, saya mohon maaf banyak-banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Umar. Saya tak sempat nak hafal semua hadis kan, malam ni saya baca ajalah, boleh tak? Saya tak setuju, boleh no, insya-Allah. Baik. Kata Abdullah bin Umar,
kami sedang duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menyebut tentang dugaan-dugaan ataupun ujian-ujian, dan baginda bercerita secara panjang lebar tentang ujian-ujian yang akan menimpa umat akhir zaman. Dan antara yang baginda sebut, kata Abdullah bin Umar, baginda menyatakan berkaitan dengan fitnah al-ahlas. Fitnah al-ahlas ni maksudnya ujian yang panjang dan berat. Akan mari kepada umat akhir zaman satu ujian yang cukup panjang, cukup lama, lepas tu pula ujian tu berat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa fitnah ahlas tu? Ujian berat tu ujian apa? Cuba perhati tengok soalan. Kita nak sebut peperangan ni start dah ni. Cuba dengar sama-sama nah. Baginda bersabda, hadis ni riwayat daripada Imam Imam Abu Daud. Boleh tengok dalam sahih Sunan Abu Daud. Baginda menyatakan fitnah ahlas ni ialah fitnah pelarian. Maksudnya kamu akan mula melihat masyarakat dunia, orang Islam akan jadi pelarian. Satu. Dan kedua, peperangan. Sehingga kata Nabi SAW, mereka akan hilang harta, mereka hilang keluarga. Ada tak ada orang ni? Pekenjah, berapa ramai orang Palestin jadi pelarian, berapa ramai orang Syria jadi pelarian, berapa ramai orang Rohingya pun jadi pelarian. Boleh faham bahasa tu? Satu. Tapi yang kita nak fokuskan di sini, yang di sebelah Timur Tengah. Kemudian baginda sebut, selepas peristiwa ahlas ni, selepas fitnah ahlas ni, akan muncul pula fitnah sarrak. Sarrak ni maksud dia kesengsaraan yang disebabkan oleh rahmat dan kemewahan. Kamu akan tengok umat Islam juga akan kena fitnah, ujian sarrak, ujian kaya. Di samping ada tempat, ada pelarian, di samping ada tempat berlaku peperangan, ada tempat yang kaya terlampau kaya. Kan? Makan sampai dalam talam, makan seorang. Makan talam, kambing 2 ekor dalam talam. Pasal pernah tengok lemak apa? Makan sikit je, lepas tu buat apa? Tuang. Kereta tak mil lah, kereta komand-komand cik ayam ni, kereta tu dia. Sampai kita pula fikir, takkan orang Islam yang kaya macam ni tak mau bagi duit kot kepada orang yang susah ni? Takkan manusia-manusia ni, orang Islam hak kaya-kaya, millionaire, takkan tak mau bantu orang Islam yang susah? Padahal negara sebelah-sebelah. Faham tak? Saya tak payah sebut lagi, saya sebut jadi isu. Perasan? Kan? Padahal Palestin, Syria yang duk perang tu dekat dengan negara mereka, ada negara yang rakyat dia cukup-cukup kaya. Tapi kenapa orang Islam tu tak mau tolong orang Islam yang susah? Nabi sebut akan mari di akhir zaman fitnah sarrak. Ujian kekayaan. Orang kaya, kuih kaya, pentingkan diri sendiri. Baik, kemudian yang ni yang sensitif ni. Baginda mengatakan kekotoran ataupun asapnya, maksud di sini punca berlaku peperangan, punca daripada berlaku pelarian, ataupun kita sebut punca berlaku perkara ini berasal daripada bawah kaki seseorang daripada ahli bait aku. Punca peperangan ini ataupun di antara sebab berlaku peperangan, pelarian dan sebagainya ini datang daripada bawah kaki seseorang daripada ahli bait, ahli keluarga aku. Maknanya ahli keluarga Nabi SAW. Dia mengaku daripada aku, kata Nabi SAW. Dia mengaku kata dia tu keturunan aku. Dia mengaku kata dia tu ahli keluarga aku. Dia mengaku kata nasab dia tu bersambung dengan aku. Padahal kata baginda SAW, dia bukan daripada aku. Agak-agak sabar. Agak-agak sabar. Dia mengaku dia keturunan Nabi SAW. Dia mengaku dia ahli bait Nabi SAW. Takkan tak pasal tu. Allahu Akbar. Tak betul hari ni. Maknanya kita nak sebut dalam bahasa mudah hari ni, yang disebut sebagai Armageddon dah start dah pun. Tu bahasa kasar ni lah. Yang orang kita ada seronok tengok istikharah cinta. Awak ingat komen ke? Kita apa juga tajuk tu. Apa tajuk je lah. Cerita tak tengok je lah. Sungguh lah. Maknanya siri yang kita nak bicara ni, siri ni dah start dah pun. Allahu Akbar. Kemudian baginda sebut pula selesai daripada peristiwa tersebut, saya ringkaskan kan. Sambung nah. Kerana sesungguhnya wali aku, kata Nabi SAW, keturunan aku, kawan karib aku, ataupun keturunan lah senang kita translate, hanyalah daripada kalangan orang-orang yang bertakwa.